Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai meneliti pentafsiran surah Al-Maidah, iaitu ayat yang ke-35 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah sesuatu yang boleh menyampaikan kepadanya, yakni dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang saya janjikan semalam bahawa pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai at-tawassul dan juga al-wasilah. Pengarang tafsir Al-Wasit, iaitu Syekh Muhammad Syed Tantawi, telah menukilkan kata-kata Al-Imam Ibn Taymiyah dengan panjang lebar di dalam tafsirnya, yang menerangkan tentang apakah yang dikatakan dengan tawassul dan al-wasilah itu. Dan Ibn Taymiyah telah membicarakan tentang hal ini dan mengatakan bahawa lafaz al-wasilah tersebut di dalam Al-Quran, dan di antaranya ayat yang sedang kita bicarakan pentafsirannya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dan al-wasilah ialah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk diusahakan bersungguh-sungguh mengenainya, iaitu apa yang menjadi asbab hampirnya manusia dengan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan al-wajibat wal mustahabbat, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang disunatkan. Dan keseluruhan al-wasilah itu ialah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk untuk mengusahakannya, untuk mencarinya bersungguh-sungguh, iaitu at-tawassul, bertawassul kepada Allah dengan mengikut atau tunduk melakukan apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada suatu wasilah, tidak ada satu jalan bagi seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala lafaz al-wasilah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang berbunyi sallallahu lil wasilata fa innaha darajatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana dhalikal 'abd. Yang bermaksud, mintalah kepada Allah bagiku, kata Nabi, al-wasilah, kerana ia adalah darajah ataupun kedudukan di dalam syurga yang tidak dikurniakan kepada sesiapa melainkan seorang saja daripada kalangan hamba Allah, dan aku berharap agar aku adalah orang yang dimaksudkan. Kemudian kata Ibn Taymiyah lagi, adapun at-tawassul, bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertawajjuh, menumpukan perhatian, menunjukkan sepenuh tumpuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dikatakan oleh para sahabat,
bermaksud bertawassul dengan Nabi dan juga bertawassul dengan syafaat Nabi SAW. Adapun tawassul dalam istilah yang difahami oleh ramai dalam kalangan mutaakhirin ialah bertawassul dalam erti kata meminta dengan Nabi dan mohon dengan zat Nabi. Maka Ibn Taymiyah menyatakan bahawa lafaz tawassul itu, menatawassul dengan Nabi SAW, membawa maksud atau membawa dua makna yang benar dengan atau secara ittifaq dalam kalangan orang Islam, dan ada juga makna yang ketiga yang bukan seperti yang dikehendaki oleh sunnah. Adapun dua makna yang benar bagi tawassul itu ialah yang pertama, bertawassul dengan keimanan terhadap Nabi SAW dan dengan ketaatan kepada baginda. Adapun makna yang kedua ialah bertawassul dengan doa Nabi dan syafaat baginda SAW. Contohnya seperti kata-kata Umar ibn al-Khattab dalam doanya, Allahumma inna kunna idza ajdabna tawassalna ilaika binabiyina fatasqina. Maksudnya, wahai Allah, sungguhnya kami dahulu apabila mengalami musim kering, kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammin nabiyina al-Abbas fasqina. Lalu kami sekarang bertawassul kepadamu ya Allah dengan bapa saudara nabi kami itu al-Abbas, fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami, yakni dengan doanya, dengan doa al-Abbas dan juga dengan syafaatnya. Dan bertawassul dengan doanya dan juga syafaat Nabi SAW, seperti kata Umar, ialah bertawassul dengan doa baginda, bukan dengan batang tubuh baginda. Sementara makna yang ketiga, seperti mana kata Ibn Taymiyah, ialah bukan tawassul yang dikehendaki, iaitu tawassul dengan erti kata meminta kepada Allah dengan zat Nabi dan memohon kepada Allah dengan zat Nabi, dengan batang tubuh Nabi. Maka ini, kata Ibn Taymiyah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, sama ada ketika hidupnya Nabi ataupun selepas kewafatannya, sama ada di sisi kuburnya ataupun bukan di sisi kuburnya. Kemudian Syekh Tantawi membawakan kata-kata Imam Al-Alusi rahimahullah. Beliau berkata, setengah ulama mengambil dalil daripada ayat ini, iaitu ayat yang sedang kita bicarakan ini, menunjukkan kepada masyru'iyah atau tentang pensyariatan al-istighathah bis salihin, perbuatan meminta tolong kepada Allah dengan bertawassul kepada orang yang saleh, dan menjadikan mereka sebagai wasilah antara Allah Subhanahu wa taala dan dengan hamba-Nya, dan meminta kepada Allah dengan menyebut para salihin itu, dengan mengatakan bahawa, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan fulan bin fulan supaya engkau berikan apa yang ku minta ini. Dan di antara mereka, kata Imam Al-Alusi, berkata bagi orang yang telah meninggal dunia ataupun orang yang telah tiada atau orang yang tidak ada di tempat itu dalam kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, ya fulan, dia menyeru kepada orang yang telah mati, ud'ullaha an yarzuqani kadha wa kadha, mintalah kepada Allah untuk memberikan rezeki kepadaku itu dan ini. Dan mereka mendakwa bahawa itu adalah termasuk dalam ibtigha'il wasilah. Maka kata Imam Al-Alusi, dan itu semua adalah sangat jauh daripada kebenaran. Maka disimpulkan dalam hal ini bahawa al-istighathah, meminta pertolongan dengan makhluk dan menjadikan makhluk itu sebagai wasilah, sebagai perantara, dengan makna meminta doa daripada orang itu, mana meminta doa orang itu, orang yang baik-baik itu, maka tidak syak lagi tentang keharusannya. Sekiranya yang kita minta itu adalah seorang yang masih hidup, dan ia tidak semestinya orang itu lebih utama daripada orang yang meminta. Kadang-kadang mungkin sahaja orang yang meminta itu lebih utama daripada orang yang diminta. Kerana Nabi SAW pernah berkata kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, apabila Sayyidina Umar meminta izin untuk pergi mengerjakan umrah, apa kata Nabi? Janganlah engkau lupakan kami, wahai saudaraku, dalam doamu.
Bermaksud Nabi meminta doa daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang kita pasti bahawa Nabi lebih utama dan lebih mulia daripada Sayyidina Umar. Dan tidak ada sebarang rekod yang menunjukkan bahawa seseorang daripada kalangan sahabat yang mana mereka adalah lebih utama atau lebih hebat dalam mengerjakan kebaikan, bahawa mereka pernah meminta kepada orang yang telah meninggal dunia sesuatu. Adapun meminta kepada Allah dengan ataupun dengan batang tubuh seseorang dalam kalangan makhluknya, seperti seseorang berkata, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seseorang ini, atau dengan disebut nama orang fulan bin fulan, agar engkau berikan ataupun terima hajat atau laksanakan hajatku itu. Maka Ibn Abdus Salam mengatakan ia harus jika yang diminta itu ialah Nabi SAW, kerana baginda adalah Sayyidu Waladi Adam, penghulu segala anak Adam. Dan tidak harus jika yang diminta atau ditawassulkan itu adalah selain daripada Nabi SAW, sama ada para malaikat atau para anbiya ataupun para awliya, kerana mereka tidak sama darjat dengan Nabi SAW. Dan di antara ulama juga yang melarang tawassul dengan zat, dengan batang tubuh seseorang, dan meminta kepada Allah dengan batang tubuh seseorang daripada kalangan makhluk. Namun apa yang menarik untuk dilihat ialah apakah yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah dalam menyimpulkan pandangannya mengenai tawassul ini. Beliau mengatakan bahawa aku, kata Ibn Taymiyah, tidak berpendapat ataupun tidak merasakan adanya masalah jika bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kemegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi ketika hidupnya ataupun selepas kewafatannya. Dan maksud jahun Nabi di situ merujuk kepada makna yang merujuk kepada sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang dikehendaki ataupun yang dimaksudkan sebagai kasih sayang Allah yang sempurna, yang pastinya tidak akan menolak apa juga yang diminta oleh Nabi, dan pastinya Allah juga menerima syafaat Nabi SAW. Maka makna seseorang yang berdoa, Ilahi atawassalu bijahi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam an taqdiya li hajati, wahai Tuhanku, aku bertawassul dengan kemuliaan nabimu sallallahu alaihi wasallam supaya engkau makbulkan atau tunaikan hajatku ini. Bermaksud, wahai Tuhanku, ilahi aj'alu mahabbataka lahu wasilatan fi qada'i hajati, wahai Tuhanku, aku jadikan kecintaanmu ya Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai sebab, sebagai faktor dalam engkau mengkabulkan hajatku. Maka itu pandangan yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah, tidak ada masalah. Dan bahkan aku juga melihat tidak ada masalah jika seseorang minta kepada Allah dengan jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, sungguhnya kedapatan manusia yang memperbanyakkan ataupun yang banyak berdoa meminta kepada selain Allah, kepada dalam kalangan para awliya, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia maupun yang lain-lain, seperti mengatakan ya sayyidi fulan aghithni, wahai tuan sekalian namanya, disebut namanya, tolonglah aku. Maka yang demikian itu bukanlah cara bertawassul yang diharuskan dalam syarak. Dan sebagai orang beriman hendaklah menjauhkan sebutan-sebutan atau doa-doa yang seumpama ini. Bahkan kedapatan para setengah ulama yang menganggap itu sebagai suatu perkara yang menyebabkan boleh berlakunya syirik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman yang benar dalam hal tawassul ini, dan tidak mudah kita mengatakan apa-apa yang tidak kita ketahui dalam hal ini, dan mengambil panduan para ulama mengenai apa yang sepatutnya kita fahami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.